Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama sekali alhamdulillah kita boleh sama-sama sekali lagi bertemu untuk perkongsian berkenaan dengan bahasa Arab. Okey, tanpa melengahkan masa, kita terus kepada slide. Okey. Okey, pelajaran yang ketiga. Okey, tajuk kita pada hari ini adalah Mawadi'u Fathi Hamzati Inna. Kita dah belajar berkaitan dengan Inna wa akhawatuha. Okey, bila kita baca Anna, sekarang ni pada slide ni tulis Inna. Bila Hamzah ni dia jadi baca atas. Anna, Mawadi' tempat-tempat, Fathi berbaris atas, Hamzah, Inna jadi Anna. Okey, muka surat 162 hingga muka surat 164. Okey, ini kaedah dia. Kalau boleh tengok di dalam muka surat 163 ada kaedah berbunyi tuftahu hamzatu anna, di baris ataskan hamzah anna ini idza halat, apabila beradalah, halat bila beradalah anna ini, idza halat hiya, apabila beradalah anna dia iaitu anna, wasmuha dan isimnya, isim anna, wa khabaruha dan khabar bagi anna, mahallal masdari pada tempat masdar. Bila anna isim dia dan khabar dia berada pada tempat masdar. Ini yang kita akan bincangkan. Okey, al-masdarul mukawwanu min anna wasmiha wa khabariha, masdar yang terkandung daripada anna dan isimnya dan khabarnya, yusamma dinamakan bil masdaril muawwali, dinamakan dengan masdar muawwal. Ini adalah satu perbahasan yang agak rumit lah juga kalau kali pertama tahu. Tapi insya-Allah senang je lah. Okey, kita tengok contoh dia. Okey, sebagaimana di dalam buku Nahwu Wadih, ada contoh-contoh yang diberi, antaranya adalah yasuruni annaka muti'un, yu'limuni annal ghubara kathirun, atamanna annal qamara tali'un. Ini adalah contoh-contoh yang mana kalau kita perhati betul-betul, semua baca dengan hamzah bagi atas. Anna, annaka, annal ghubara, annal qamara, annal qitara. Kenapa hamzah ni baca bagi atas? Kenapa tidak dibaca dengan inna? Okey. Kita tengok contoh yang pertama. Daripada Ustaz akan ambil contoh yang kedua teruslah. Nombor 2. Yu'limuni annal ghubara kathirun. Okey, kita tengok contoh tu. Okey. Kalau secara asal perkataan dia adalah inna al-ghubara kathirun. Okey, sesungguhnya debu-debu itu banyak. Sesungguhnya debu-debu banyak. Inna ni kita dah bincang lah sebelum ni kan. Inna ni adalah haraf nasakh. Okey, maka ghubara ni akan jadi apa? Akan jadi isim inna. Kathirun dia akan jadi khabar inna. Okey, isim inna akan baca dengan baris atas, ghubara. Adapun khabar inna kita akan baca dengan baris depan, kathirun. Ataupun kita sebut ini adalah isim inna, hukum dia mansub bil fathah, kathirun, khabar inna marfu'un bil dhammah. Okey, yang ni yang bentuk asal. Okey, kemudian kita jadikan innal ghubara kathirun ni jadi hina yakunu, ketika mana beradalah dia fi mahallil masdar, dia berada pada tempat masdar. Masdar apa yang dimaksudkan ini? Masdar muawwal. Okey, kita tengok. Sebagai contoh, Ustaz buat satu ayat baru nama dia yu'limuni. Yu'limuni ni maksud dia telah menyakitiku. Telah menyakitiku. Yu'limuni kita tahulah dia adalah fi'il mudhari'. Okey, setiap fi'il mesti ada fa'il.
Dan kadang-kadang dia ada maf'ulun bih. Jadi bila kita baca yu'limu, yu'limu telah menyakitkan. Siapa yang menyakitkan tu? Kita tak tahu siapa yang menyakitkan. Siapa yang membuatkan ya ni, saya ni sakit. Okey, maka ini annal ghubara kathirun ini adalah satu jumlah di antara anna dengan ghubar dengan kathir. Anna dengan isimnya dengan khabarnya, dia akan menjadi masdar muawwal. Dia berada pada tempat masdar yang mana kita panggil annal ghubara kathirun ini adalah masdar muawwal. Okey. Kerana dia berada pada tempat masdar muawwal lah, kita tuftahu hamzatu anna. Kita baris ataskan huruf hamzah ni. Annal ghubara. Asal dia yu'limuni innal ghubara. Tetapi bila jadikan satu masdar, satu bentuk ayat, satu tempat lah, sebagai satu tempat, maka kita mesti bariskan hamzah ni dengan baris atas. Okey, kita tengok apa beza masdar muawwal dengan masdar sharih. Okey, asal perkataan annal ghubara kathirun ini adalah berasal daripada masdar sharih. Macam mana masdar sharih tu? Okey, asalnya daripada yu'limuni annal ghubara kathirun. Kalau kita buangkan anna ni, kita jadikan dia seperti masdar sharih. Masdar sharih ni apa? Masdar yang secara nyata lah. Kalau masdar muawwal, maksudnya masdar yang kita kena tafsirkan, kita kena takwilkan. Kita tengok annal ghubara kathirun, kita tak nampak pun dia dalam bentuk masdar. Sebab tu dah kita kena takwil. Kita kena takwil maksudnya kita tafsirkan daripada annal ghubara kathirun, kita berubah kepada bentuk yang asal, iaitu kasratul ghubari. Okey, kita tengok. Yu'limuni telah menyakitkan aku. Apa yang telah menyakitkan aku ni? Kasratul ghubari, oleh banyaknya habuk-habuk. Telah menyakitkanku oleh banyaknya habuk-habuk. Sebab itulah bila kita sebut tadi kan, yu'limuni adalah fi'il mudhari'. Okey, yu'limu fi'il. Setiap fa'il mesti ada fa'il. Mana fa'il dia? Kita tak boleh kata ya ni sebagai fa'il. Tapi ya ini adalah maf'ulun bih. Okey, mana fa'il dia? Ni tah fa'il dia. Sebab itulah kita i'rab kasratu jadi fa'ilun marfu'un bidhammah. Kita baca kasratu. Kemudian dia adalah mudhaf. Al-ghubari ni, kasratu ni diidhafakkan kepada ghubar. Apa maksud idhafak ni? Kita spesifikkan apa yang umum. Kasrah banyak. Banyak apa? Banyak nasi ke? Banyak duit ke? Banyak masalah ke? Kita spesifikkan kepada banyaknya habuk-habuk. Maka sebab itulah kita idhafakkan kasrah tu pada ghubari. Maka ghubari ni jadi mudhaf ilaih. Kemudian majrur bil kasrah. Okey, boleh. Okey, kita tengok contoh lain pula. Kita tengok secara penjelasan yang lebih terperinci berkaitan dengan macam mana masdar muawwal ini boleh jadi masdar sharih. Macam mana kita nak takwil daripada bentuk annal ghubara kathirun ni jadi kathratul ghubari. Macam mana kita nak buat? Okey. Okey, kita tengok. Asalnya adalah yu'limuni annal ghubara kathirun, ni yang asal. Jadi kita i'rab yu'limu fi'il mudhari' marfu'un bidhammah. Ni nun yang pertama tu kita sebagai nun wiqayah. Ya pada ni kita panggil dhamirun mutakallim. Kita tak boleh kata dia maf'ulun bih direct. Kita kata dia adalah dhamir bagi saya. Mutakallim maksud orang yang bercakap, saya lah. Dhamir bagi orang yang bercakap. Dhamir ini, ya ini fi mahalli berada pada tempat maf'ulun bih. Okey, jelas. Okey, kemudian kita tengok kepada perkataan annal ghubara. Yu'limuni kita dah selesai dah satu. Ada fi'il, ada maf'ulun bih. Okey. Maka annal ghubara ni kita arah seperti biasalah. Anna haraf nasikh, mabni 'ala al-fathi, ghubara isim anna, kathirun khabar annar. Okey. Daripada perkataan kathirun ni kita ambil khabar anna ni,
Okey, kita tengok masdar muawwal ni kathirun ni asal daripada perkataan asalnya adalah isim fa'il. Daripada fi'il madhi ni kathura. Fi'il madhi bagi kathirun adalah kathura. Fi'il mudhari' dia adalah yakthuru. Masdar bagi kathura yakthuru ni adalah kasrah. Okey, maka kasrah ni kita idafakkan kepada ghubar ni. Daripada kalimah yang ni kita ambilkan masdar dia, kita idafakkan kepada ghubar, maka jadilah kasratul ghubari. Idafakkan ke kasrah kepada ghubar, maka jadilah yu'limuni kasratul ghubari, telah menyakitkanku oleh banyaknya habuk-habuk. Okey, jelas. Maka inilah yang dimaksudkan sebagai masdar muawwal. Daripada bentuk asal dia yu'limuni annal ghubara kathirun, kita tak nampak dia masdar, sebab itulah kita sebut masdar muawwal, masdar yang ditakwil. Bila kita takwil, maka yang jelasnya, yang secara sorehnya adalah kathratul ghubari. Okey, jelas. Okey, kalau tak jelas kita tengok pada contoh yang kedua. Ada banyak contoh yang kita akan buat ini. Sebagai contoh, innaka muti'un, sesungguhnya kamu adalah orang yang taat, orang yang patuh. Okey, maka innaka ni asal dia bagi bawah. Okey, bila kita letak pada tempat mahal masdar, yasurru ni sebagai contoh, telah menggembirakan. Yasurru telah menggembirakan ataupun menggembirakan. Siapa? Ni, saya. Apa yang menggembirakan saya? Apa yang membuatkan saya ni gembira? Annaka muti'un, sesungguhnya kamu ni orang yang patuh. Okey, maka annaka muti'un ini adalah masdar muawwal. Maka kita pun ubah dia, kita lihat dia ada bentuk masdar soreh, maka jadilah annaka muti'un jadi ita'atuka. Ita'atu akan jadi fa'il maf'ul bidhammah wa huwa mudhaf, kaf ni dhamir mukhatab fi mahalli mudhaf ilaih. Okey, kita tengok lagi. Okey, macam mana penjelasan dia? Penjelasan dia sama saja seperti tadi. Yasuruni sama fi'il mudhari' ni wiqayah ya dhamir mutakallim fi mahalli maf'ulun bih. Okey, kita tengok pada annaka muti'un. Samalah. Okey, kita tengok perkataan muti'. Muti' ni daripada mana perkataan dia? Muti' ini sama je. Dia adalah isim fa'il daripada fi'il madhi di ata'a yuti'u ita'atan. Maka ita'ah ni kita sandarkan, idhafah kita sandarkan ita'ah ni kepada ka. Kat mana ka ni? Tengok pada kalimah asal ni. Yasuruni annaka, ka ni. Kita idhafahkan ketaatan ini kepada ka. Ka ni siapa? Antalah. Ketaatan kamu. Okey, maka jadilah sebagaimana masdar soreh dia daripada masdar muawwal ni, annaka muti'un masdar muawwal, kita jadikan di masdar yang soreh, yang jelas. Yasurruni telah menggembirakanku, ita'atuka kepatuhan siapa? Kepatuhan kamu. Okey. Jadi untuk tajuk ni dia ada dua perbahasan. Yang pertama perbahasan dari segi hamzah berubah daripada baris bawah kepada baris atas. Hamzah pada huruf kata inna jadi anna. Yang kedua kita bincang satu tajuk baru, nama dia masdar muawwal. Okey. Okey, kita tengok lagi contoh lain. Okey, innal qitara mutaharrikun, sesungguhnya kereta api itu bergerak. Sebagai contoh kita jadikan ayat ni innal qitara mutaharrikun pada tempat masdar alimtu. Saya mengetahui bahawasanya kereta api bergerak. Sudah bergerak. Maka kita ubah daripada hamzah bagi bawah, kita baca hamzah bagi atas. Okey, ini adalah masdar muawwal. Macam mana kita nak jadikan masdar sarih? Okey, samalah. Kita ambil yang belakang sekali ni, kita cari masdar asal dia. Okey, maka keluarlah tahabbuka. Nanti kita tengok contoh ni. Okey, maka alimtu, aku mengetahui pergerakan pergerakan asnah. Alimtu, aku telah mengetahui pergerakan kereta api. Okey, kita tengok macam mana penjelasan dia. Samalah. Daripada asal alimtu annal qitara mutaharrikun. Alimtu ni apa? Alim fi'il madhi. Tadi kita guna fi'il mudhari', ni contoh fi'il madhi. Alimtu telah mengetahui. Fi'il madhi mabni 'ala sukun. Tu apa? Tu adalah dhamir mutakallim. Dhamir bagi saya fi mahalli yang berada pada tempat fa'il. Fa'il ni apa? Pembuat. Siapa yang tahu?
Sayalah yang tahu kan. Sebab tu ni akan jadi fa'il. Okey, tahu apa? Bahawa tahu annal qitara mutaharrikun. Okey, daripada perkataan mutaharrikun kita cuba huraikan. Mutaharrikun ini adalah isim fa'il daripada fi'il madhi dia taharraka yataharraku taharrukan. Sebab itulah daripada taharrukan ni, kepergerakan ini kita sandarkan kepada kereta api. Taharruku al-qitari, kita sandarkan. Maka secara ayat sempurna dengan masdar sharih jadilah alim tu, aku mengetahui. Maksudnya fi'il dan fa'il tahu apa? Taharruka. Taharrukan ni akan jadi maf'ulun bih. Taharruka, kepergerakan al-qitari, bagi kereta api. Okey. Contoh yang terakhir sekali untuk tajuk kita kali ini. Innahu fakirun, sesungguhnya dia tu fakir. Sesungguhnya dia tu miskin. Okey. Samalah kita jadikan innahu fakirun pada tempat masdar, jadilah hamzah bagi bawah, jadi duduk pada baris atas. A'taituhu li'annahu fakirun. Aku beri kepadanya, a'taituhu, aku beri kepadanya li'annahu fakirun, kerana dia fakir. Okey, maka hamzah ni daripada baris bawah jadi baris atas. Okey, li'annahu fakirun juga adalah masdar muawwal, maka bila kita ubah dia akan jadi li faqrihi. Okey, li faqrihi macam mana kita i'rab? Li ni kita tahulah, li ni adalah haraf jar. Fakri dia akan jadi pada isim yang berada selepas haraf jar, dia adalah isim majrurun bil kasrah. Hi samalah dhamir fi mahalli mudhafun ilaih. Okey, jelas. Okey, kita tengok lagi penjelasan yang terakhir, iaitu a'taituhu li'annahu fakirun. A'taituhu, a'ta adalah fi'il madhi. Fi'il madhi mabni ala sukun. Okey, tu adalah dhamir mutakallim fi mahalli fa'il. Tu dhamirun ghaibun fi mahalli maf'ulun bih. Annahu fakirun. Okey, kita tengok daripada perkataan annahu fakirun ini, dia adalah masdar muawwal. Okey, kita ambil daripada fakir, kita huraikan fakir ini, maka fakir ini adalah isim fa'il min faqara yafquru faqran. Maka kalimah faqran ini kita sandarkan kepada dhamir ha, maka jadilah faqruhu, kerana ada haraf jar di sini, maka kita bacalah li faqrihi, a'taituhu li faqrihi. Okey, jelas. Okey, yang ini adalah contoh-contoh yang kita boleh buat bagi masdar muawwal. Okey, boleh rujuk balik di dalam buku muka surat 162. Okey, sebagaimana contoh yang ada di dalam skrin ini ada al-amsalatul ukhra, contoh-contoh yang lain lah. Kita boleh tengok sendirilah daripada perkataan annaka muti'un, masdar asalnya masdar sharih dia adalah ita'atuka. Kita sandarkan muti' kepada ka. Yang ni kita sandarkan kathir kepada ghubar yu'limuni, sebagaimana yang dijelaskan tadi lah. Atamanna, samalah aku berharap, annal qamara tali'un, bahawasanya bulan itu muncul. Okey, maka asal dia tali', masdar bagi tali' adalah tulu'. Maka kita sandarkan tulu' ni kepada qamar. Atamanna tulu'al qamari. Okey, kalau kita perasan nombor 1 dan 2 ni, masdar muawwal ini berada pada tempat fa'il. Yasurru fi'il, ita'atuka jadi fa'il, yu'limu fi'il, kasratu akan jadi fa'il. Okey, bagi contoh 3 dan 4, masdar muawwal ni akan berada pada tempat apa? Pada tempat maf'ulun bih. Atamanna, saya berharap. Apa yang saya harapkan? Objek yang diharapkan tulu'a. Maka tulu'a ni akan jadi maf'ulun bih. Sama juga alim tu, aku mengetahui. Taharruka ni akan jadi maf'ulun bih juga. Okey. Begitulah juga dengan contoh-contoh yang lain. Dhanna, dhanna ni dhunna. Dhunna husnun natijah. Yang ni adalah contoh bagi naib fa'il. Disangka eloknya natijah, ataupun asalnya zunna, disangka bahawasanya natijah itu baik. Rupanya sebaliknya. Contohlah. Ataupun dari segi masdar yang sharih, zunna husnun natijah, disangka eloknya keputusan.
Ataupun urifa anna sadaqa jari'un. Okey, dan begitulah juga dengan diketahui bahawasanya pencuri itu lari. Diketahui anna sadaqa jari'un, diketahui bahawa pencuri itu telah lari. Urifa jara'atus sariqi, diketahui larinya, kelariannya pencuri itu. Ini contohnya yang dah berbeza. A'taituhu li'annahu fakirun, a'taituhu li faqrihi. Dan yang terakhir sekali, la syakka fi annal adaba wajibun. Tidak syak lagi, fi ni adalah haraf jar. Maka annal adaba wajibun ini adalah masdar muawwal yang berada pada tempat isim majrur kerana berada selepas fi. Maka secara jelasnya kita tengok la syakka fi wujubil adabi, tidak syak lagi pada kewajipan menjaga adab. Okey, itu saja untuk petang ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.